الحمد لله الذي أمرنا أن نغض أبصارنا وأمرنا المؤمنات أن يضيفن جلابيبهن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini umat Islam khasnya di negara kita terus dilanda dengan pelbagai penyakit dan masalah yang tidak berkesudahan. Kita dihimpit dengan pelbagai penyakit yang membimbangkan. Tuntutan menutup aurat semakin lama semakin terpinggir dalam kehidupan mereka. Malah ada sebahagian daripada mereka telah menganggap bahawa menutup aurat itu hanya pada upacara tertentu sahaja. Keadaan inilah yang amat menyedihkan dan memilukan kita. Malah anak-anak gadis tidak lagi merasa malu dan bersalah apabila mereka keluar dengan tidak menutup aurat. Apatah lagi pergaulan mereka dengan sesama lelaki tidak ada had batasan. Keadaan ini lebih parah lagi sehinggalah mereka sanggup berdua-duaan. Semestinya perbuatan mereka itu memberikan imej yang buruk terhadap agama Islam. Kesan daripada itu agama Islam yang mulia dan suci telah tercemar dengan tingkah laku yang buruk tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita mengenai tuntutan dan kewajiban menutup aurat di dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar menjaga mata daripada melihat sebarang perkara dan pendengar pandangan yang dilarang syarak. Dalam waktu yang sama kita diperintahkan agar memelihara aurat sesama kita. Mata dan penglihatan adalah satu nikmat Allah yang amat besar kepada hamba-Nya. Justru kita hendaklah memelihara mata daripada benda dan tempat-tempat yang diharamkan. Ramai di kalangan kita hari ini tertipu dan terpedaya dengan mata. Seandainya kita tidak pandai menggunakan nikmat mata yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini akan mengundang kesan yang buruk pada kehidupan kita. Ini kerana mata boleh mengundang kerosakan dan kesedihan serta penyesalan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekali lagi dalam soal kewajiban menutup aurat. Ini jelas dinyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian, menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurniaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-Nya supaya mereka bersyukur. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahawa berpakaian itu adalah satu nikmat
daripada Allah kepada hamba-Nya. Oleh itu kita hendaklah mengikut cara berpakaian yang telah disyariatkan kepada kita. Kita sering membaca dan mendengar berita-berita yang sering dipaparkan di dalam akhbar dan televisyen, terutama kes-kes rogol, cabul, persekutukan, sumbang mahram dan sebagainya. Kita tidak menolak pelbagai faktor yang menyumbang berlakunya gejala tersebut. Antaranya sifat dan sikap kita sendiri yang mengundang pada amalan menutup aurat bagi lelaki maupun perempuan telah diabaikan dengan seminang-minangnya. Dalam soal ini kita semestinya menulis kembali ke dalam diri kita dan seterusnya keluarga kita sendiri. Suami atau bapa merupakan orang yang pertama dipertanggungjawabkan untuk memastikan kewajipan ini dapat dihayati dan dilaksanakan dengan sempurna. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, amalan menutup aurat merupakan satu fitrah kemanusiaan. Sebaliknya, kalau kita menyanggahi dan menentang suruhan Allah Subhanahu wa taala, ia bermakna kita mengikut fitrah kebinatangan dan kehayawanan. Kita juga mesti akui dan akur bahawa menutup aurat merupakan satu anugerah dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita untuk membedakan diri kita daripada hayawan. Apabila arahan dan suruhannya menutup aurat diingkari oleh kita, ia akan membawa kesan yang buruk kepada kita semua. Pertamanya, kepada golongan wanita akan terdedah dengan jinayah rogol dan menjadi mangsa rogol. Hakikatnya kejadian rogol pada hari ini bukan saja melibatkan orang asing, tetapi dalam keluarga sendiri. Kita sering dikejutkan dengan pelbagai cerita abang merogol adik, seorang bapa merogol anaknya, dan seorang datuk merogol cucunya sendiri. Berita-berita seumpama ini amat memalukan kita, malah telah mencemarkan nama Islam yang suci itu. Lantaran sikap buruk umat Islam sendiri, keduanya kesan daripada tidak menutup aurat menjadi pemangkin kepada berlakunya zina dalam masyarakat hari ini. Justru dengan penampilan seorang wanita yang tidak menutup aurat dan berwajah seksi boleh menggoda dan membangkitkan nafsu syahwat seorang lelaki, akhirnya akan membawa kepada perbuatan zina yang tertutup itu. Kaum lelaki juga tidak dikecualikan daripada menutup aurat yang telah ditentukan ke atas mereka. Golongan lelaki juga tidak dibenarkan mendedahkan unsur-unsur badan kepada khalayak ramai atau wanita ajnabi. Ini kerana ia boleh merangsang selora nafsu seorang wanita yang boleh menjurus ke arah perzinahan. Lantaran itulah kita semua semestinya berperanan menghayati dan patuh syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Agama Islam telah menetapkan aurat seorang wanita dengan ajnabi adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan sahaja seperti dalam sembahyang. Kaum wanita juga dilarang bersalaman dengan seorang lelaki ajnabi. Ia jelas ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Apabila baginda bermubayaah, bersumpah taat setia dengan golongan wanita, Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan wanita, hanya memadai dengan perlakuan mulut sahaja. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam telah menetapkan garis panduan etika pergaulan dan batas pergaulan di antara lelaki dan wanita. Pertama, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kaum lelaki dan perempuan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Kedua, menutup aurat. Kaum wanita hendaklah menutup aurat dan dilarang menampakkan perhiasan mereka kecuali pada perkara yang diharuskan nampak. Ketiga, kaum wanita juga disuruh
agar tidak melenakkan suara mereka ketika berbicara kerana boleh mendatangkan fitnah, kecuali kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqta'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maksudnya, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu, dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik sesuai dan sopan. Agama Islam juga telah menggariskan beberapa panduan dan etika berpakaian lelaki dan juga wanita. Antara syarat-syarat bagi seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Pakaiannya tidak terlalu ketat dan menampakkan warna kulit serta tidak menyerupai lelaki. Oleh itu sebagai Muslim, bahkan seorang bapa yang merupakan tonggak dalam keluarga, bertanggungjawab mendidik anak-anak mencintai maupun menanam sifat kecintaan terhadap menutup aurat sejak belum balik lagi. Anak-anak mestilah diajar berpakaian secara Islam, bukan saja ketika berada di luar rumah saja, tetapi semasa tetamu atau orang asing yang datang mesti disuruh menutup aurat. Para ibu bapa mesti mengajar anak-anak mengenali siapa yang menjadi tetamu. Seandainya orang asing yang menjadi tetamu mestilah menutup aurat, bukanlah sebaliknya. Ramai ibu bapa yang tidak memahami tuntutan ini. Mereka menganggap semasa berada di rumah tidak perlu menutup aurat, walaupun tetamu yang datang itu adalah orang asing, yaitu orang ajnabi. Masyarakat juga mempunyai peranan yang besar dan bertanggung jawab dalam mencegah kemungkaran dan mengajak ke arah kebaikan. Umat Islam secara keseluruhannya bertanggung jawab untuk menegur sesama mereka pada setiap amalan maupun perbuatan yang melanggar syariat. Justru tidak timbul soal menjaga etika orang lain. Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya agar mengambil tahu sesama Islam, sama ada perkara baik maupun mungkar. Itu sebagai satu unit dalam sebuah masyarakat mempunyai peranan mendidik masyarakat agar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita masih bersikap berpeluh tubuh dalam perkara mungkar, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan maupun bala yang bakal dirasai keseluruhan masyarakat. Tidak kira siapa yang baik dan jahat, justru kita hendaklah mempunyai perasaan yang sensitif terhadap perkara-perkara maksiat dan mungkar. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan mestilah dibatas, kerana ia akan membawa kepada perzinahan. Perempuan yang mendedahkan aurat mendorong berlakunya gejala zina atau hubungan seks bebas. Kebiasaannya orang lelaki akan terangsang nafsunya apabila melihat seluruh badan wanita yang menjolok mata. Akhirnya membiarkan nafsu yang didorong oleh syaitan sehingga berlakunya kis, zina dan rukun. Para pengamal media juga mempunyai fungsi dan peranan yang besar dalam mendidik masyarakat agar mereka memahami bahawa menutup aurat adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Mereka juga sewajarnya mengutamakan nilai-nilai murni dan keagamaan dalam media mereka. Pengamal media juga tidak hanya memikirkan keuntungan sahaja, tetapi mestilah mempunyai nilai integrasi yang tinggi dalam masyarakat. Pada zaman ini, nilai moral dan penghayatan Islam semakin hari semakin terhakis dari diri kita. Golongan remaja dengan tidak rasa malu dan bersalah, mereka berpakaian yang tidak menutup aurat. Malah mereka semakin berani berkelakuan dengan aksi-aksi yang tidak senonoh, seperti berdua-duaan bertunggu-tungguan di khalayak ramai. Justru umat Islam malah sebagai ketua keluarga yang bertanggung jawab kepada anak-anak, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri memainkan peranan masing-masing dalam konteks dan kemampuan kita sendiri.
agar institusi keluarga diperkukuhkan dengan penerapan nilai moral dan asas didikan agama yang teguh. Keprihatinan ibu bapa terhadap anak-anak turut menyumbang ke arah melahirkan generasi dan umat yang hebat. Akhirnya akan menjadi kita umat yang cemerlang di dunia dan gemilang di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله وحب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدري شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه بالسداد وأصلح فيه العباد والبلاد واجعل التقوى له خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وكل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلكهم مدد الإمهال، وغل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.